Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid tahun 5 Yakin? Hari ini Ustaz akan ajar bidan ibadah tajuk solat berjemaah. Kalau ada buku teks, sila buka buku teks muka surat 44 dan seterusnya. Pertama kita lihat pengertian solat berjemaah. Solat yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersama dengan diketuai oleh seorang imam dan disertai dengan niat berjemaah. Itu maksud solat berjemaah. Maksudnya dia dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan ada seorang imam dan niatnya adalah niat berjemaah. Yang kedua, hukum solat berjemaah. Fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah ke atas orang lelaki di sesuatu tempat bagi semua solat fardu kecuali solat Jumaat. Fardu ain ke atas setiap lelaki bagi solat Jumaat. Bagi untuk solat Jumaat, fardu ain bagi setiap lelaki. Dan fardu kifayah bagi ke atas orang lelaki semua solat fardu kecuali solat Jumaat. Manakala sunat, bagi solat-solat sunat yang tertentu untuk dilakukan secara berjemaah. Contohnya solat hari raya. Lafaz niat solat berjemaah, dia ada tambahan sedikit sahaja, iaitu contohnya diberi dalam buku teks ini contoh solat fardu zuhur secara berjemaah. Kalau dia imam, niatnya usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan imaman lillahi ta'ala. Niatnya ialah sahaja aku bersolat fardu zuhur 4 rakaat tunai imam kerana Allah Ta'ala. Dia tambahan sedikit saja, sebagaimana solat bersendirian ada tambahan sedikit untuk solat berjemaah, itu imaman. Imam, sebagai imam. Kalau dia sebagai imam. Kalau dia sebagai makmum, makmum inilah ramainya. Ya. Lafaz niatnya ialah usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Sahaja aku bersolat fardu zuhur 4 rakaat tunai makmum kerana Allah Ta'ala. Kena ada sebut makmum, iaitu mengikut imam kerana Allah Ta'ala, makmuman. Begitu jugalah dengan niat solat-solat yang lain. Ya, sama saja niatnya, cuma ada tambahan sekiranya solat secara berjemaah, iaitu kalau dia imam, imaman, tambah di akhir, sebelum akhir niat itu. Kalau makmum, makmuman, sebelum di akhir niat itu, ya, makmuman lillahi ta'ala, makmuman. Kemudian seterusnya kita lihat pula kedudukan solat berjemaah, kedudukan makmum dan imam bagi solat berjemaah. Ada kedudukan dia sebab dia solat secara berjemaah, secara ramai-ramai. Yang pertamanya, kalau kita lihat dalam gambar yang disediakan buku teks tahun 5 Pendidikan Islam ini, pertamanya gambar imam lelaki dengan seorang makmum lelaki. Imam di depan sikit, makmum lelaki seorang di belakang imam sikit, di sebelah kanan imam. Di sebelah kanan, bukan di belakang betul-betul tak, di sebelah kanan, cuma di ke belakang sikit daripada imam. Kemudian yang kedua, imam lelaki dengan beberapa orang makmum lelaki. Jadi makmum ramai di belakang, saf di belakang, dan imam ialah di depan. Yang ketiga, seorang imam perempuan dengan seorang makmum perempuan. Sekiranya dua orang saja solat berjemaah, iaitu seorang perempuan, imam perempuan, makmum pun perempuan. Jadi imam di depan sikit, makmum perempuan di sebelah kanan imam perempuan, ke belakang sikit.
Kemudian yang seterusnya, yang keempatnya ialah iaitu imam lelaki dengan makmum lelaki dewasa, dua orang kanak-kanak lelaki dan dua orang kanak-kanak perempuan. Itu kedudukannya. Orang dewasa tadi, yang seorang tadi duduk di tepi imam. Jadi kanak-kanak, dua orang kanak-kanak di belakang buat saf yang lain. Kemudian kanak-kanak perempuan pula buat saf yang lain di belakang. Kemudian keadaan seterusnya adalah imam lelaki dengan seorang makmum lelaki dewasa, dua orang kanak-kanak lelaki, dua orang perempuan dewasa dan seorang kanak-kanak perempuan. Itu kedudukan dia. Sekiranya ada perempuan dewasa di belakang bersama dengan kanak-kanak perempuan, itu kedudukannya. Kemudian yang terakhirnya ialah sekiranya imam perempuan makmum, beberapa makmum juga perempuan. Jadi ramai makmum perempuan, semua perempuan lah. Jadi kedudukan imam perempuan tadi di depan sikit, duduk di tengah-tengah, tapi ke depan sikit saja. Ke depan sikit saja dengan makmum perempuan. Jadi makmum perempuan itu di kiri dan di kanan imam perempuan. Itulah antara kedudukan imam dan makmum sewaktu solat berjemaah. Jadi itu saja daripada Ustaz hari ini. InsyaAllah kita sambung lagi tajuk solat berjemaah ini di hari yang lain. Ustaz harap dapat faham sedikit solat berjemaah ini, dan sekiranya ada persoalan boleh WhatsApp kepada Ustaz nanti, insya-Allah. Wallahu a'lam.